Antara paparan menarik hari ini, RUU Parlimen berpenggal tetap bukan keutamaan lagi. Pemikiran lapuk rosak negara. Kaji kerjasama DAP bukan hanya lantik penasihat. Bagi Mahathir hanya kroni dia yang setia. Rang Undang-Undang Parlimen berpenggal tetap yang dicadangkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi bukan satu keutamaan lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata ini kerana pimpinan Parti Kerajaan Perpaduan belum mencapai kata sepakat berhubung perkara ini. Katanya kami tidak membincangkannya lagi, ia agak premature. Ada cadangan tetapi bagi saya ia bukan keutamaan. Pada Sabtu lalu, Zahid membuat cadangan RUU tersebut sebagai langkah untuk mencegah langkah menumbangkan kerajaan seperti langkah Dubai. Dalam pada itu, Anwar turut mengulas perihal langkah Dubai. Katanya saya tidak pernah memikirkan itu perkara serius. Ia wawa pembangkang yang terdesak dan seperti langkah Dubai, saya tidak komen pun. Tidak ada asas. Kerajaan Negeri Selangor masih tidak dapat menyelesaikan pelantikan ahli majlis membabitkan 12 pihak berkuasa tempatan bagi sesi 2024 hingga 2025. Menurut sumber dalaman kerajaan negeri, keengganan UMNO menerima tawaran Menteri Besar Amiruddin Syari merumitkan pelantikan 272 ahli majlis baharu. Katanya semua parti Pakatan Harapan telah hantar nama untuk lantikan ahli majlis pada akhir Disember tahun lepas. Tapi selepas 15 hari belum ada tanda-tanda ahli majlis di PBT Selangor akan dilantik. Menteri Besar Selangor belum dapat buat keputusan kerana kedegilan UMNO untuk minta kerusi lebih daripada 20 kerusi yang ditawarkan. UMNO enggan kompromi kerusi. Menurutnya tiada kata putus pada pertemuan akhir antara Amiruddin dan pihak UMNO di Shah Alam pada 9 Januari. Katanya tidak adil bagi UMNO untuk meminta lebih banyak kerusi sedangkan mereka adalah kawan baru dalam kerajaan negeri. UMNO perlu menunjukkan kekuatan dan membuktikan sokongan rakyat kembali kepada parti itu sebelum meminta lebih banyak kerusi. Menteri Besar telah pun memberi tawaran yang terbaik kepada UMNO. Walaupun parti itu tidak mempunyai sokongan kuat di Selangor. PH dan UMNO buat pertama kali bekerjasama bertanding di pilihan raya negeri di 6 negeri pada Ogos tahun lepas. Di Selangor, PH memenangi 32 kerusi DUN sekaligus mengekalkan kerajaan negeri bagi penggal keempat berturut-turut mengatasi gabungan PN yang merampas 22 kerusi DUN. UMNO bertanding di bawah BN hanya memenangi 2 kerusi DUN sahaja. Arun UMNO Rizal Ismail Sungai Tawa dilantik sebagai Esko Kerajaan Negeri Selangor. Pengerusi Gabungan Rakyat Sabah Datuk Seri Haji Jino tidak goyah dengan kemungkinan UMNO Sabah bekerjasama dengan Warisan. Keyakinan beliau adalah bersandarkan keuntungan kerajaannya dalam mematahkan usaha menggoncang pentadbiran negeri oleh pengerusi UMNO Sabah Datuk Seri Mokhtar Radin sebelum ini. Katanya rakyat memberi keyakinan dan sokongan kepada kita. Rakyat mahu maju dan kestabilan politik. Bagi saya sama ada dua parti berkenaan mahu bergabung itu hal mereka. GRS mempunyai tanggungjawab yang diberi mandat rakyat mentadbir sehingga tempoh tamat. Pada minggu lalu, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dilaporkan bahawa partinya belum membincangkan kerjasama dalam konteks pilihan raya negeri Sabah. Zahid turut menyatakan bahawa UMNO Sabah mempunyai autonomi untuk memutuskan perkara tersebut. Pada tahun lalu, BONG telah mengumumkan penarikan sokongan UMNO Sabah kepada Haji G. BONG telah disokong oleh Warisan dan Parti Kesejahteraan Demokratik Masyarakat. Warisan ialah pembangkang di Sabah. Walau bagaimanapun, 6 adun dari UMNO telah bertindak menyokong Haji G dan menggagalkan percubaan ini. Beliau merasakan usaha penarikan sokongan berlaku mungkin kerana beliau tidak memenuhi kemahuan setiap pemimpin parti. Katanya saya tidak boleh buat begitu sebagai Ketua Menteri sebab itu mungkin ada tidak puas hati kerana pendekatan kita yang mengutamakan rakyat atau ikut peraturan. Haji G sebaliknya yakin kerjasama GRSPH di dalam pilihan raya negeri akan berjaya mengekalkan pentadbirannya. Pilihan raya negeri Sabah paling lewat perlu diadakan pada tahun depan. Datuk Seri Anwar Ibrahim membidas bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa masyarakat India tidak setia kepada Malaysia kerana masih terikat dengan negara asal. Perdana Menteri berharap rakyat terutama generasi muda tidak melayan kenyataan yang disifatkannya sebagai lapuk itu. Katanya ada mantan pemimpin yang sibuk nak melindungi kesalahan mereka dengan mencecer rakyat. Orang Melayu malah orang Cina dan India tidak taat kepada negara. Ini pemikiran lapuk yang merosakkan negara kita.
Saya harap rakyat terutama generasi muda jangan layan pemikiran-pemikiran rosak ini kerana kita tumpu untuk angkat martabat negara kita. Baru-baru ini Mahathir berkata orang India di Malaysia mesti ingat mereka ialah rakyat Malaysia lebih daripada pendatang. Anwar menyifatkan kenyataan Mahathir itu sebagai tidak relevan dan tidak bertanggungjawab. Katanya, saya tidak anggap kenyataan Mahathir itu relevan, malah tidak bertanggungjawab datang daripada mantan Perdana Menteri sekian lama, menghina mana-mana kaum sama ada majoriti atau minoriti. Beliau memang terkenal mengatakan Melayu malas, melainkan dirinya sendiri. Kaum India dan Cina pula dianggap kurang setia, kecuali beberapa kroni dia. Tambahnya, beliau menganggap semua rakyat setia dan hakikat itu perlu dihormati semua pihak. Katanya kita harus mendekap keseluruhan kekuatan rakyat dan tuju soal pokok membangunkan negara. Kenyataan seperti yang dikeluarkan Mahathir ini percubaan untuk ahli pandangan daripada usaha membantras rasuah. UMNO perlu mengkaji kerjasama dengan DAP jika serius mahu menawan Semula Terengganu, bukan sekadar melantik 4 penasihat. Veteran yang juga bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Abdul Rahman Bakar berkata, keputusan melantik 3 bekas menteri besar dan seorang bekas panglima tentera sebagai penasihat UMNO Terengganu belum memadai untuk merampas pentadbiran daripada PAS pada PRU akan datang. Katanya peranan 4 pemimpin yang dilantik diakui tetapi belum cukup untuk menarik semula sokongan rakyat kembali kepada UMNO, terutama di Terengganu. Antara sebab paling besar ialah kerjasama dengan DAP. Pucuk pimpinan kena kaji balik kerjasama. Rata-rata orang Melayu tidak suka DAP. Kalau BN kekal dengan DAP, siapapun dilantik penasihat UMNO tidak beri kesan. BN tetap suka menang di Terengganu. 3 bekas menteri besar, Idris Joshua, Ahmad Said dan Ahmad Razif Abdul Rahman serta bekas calon BN yang kalah PRK Kemaman 2 Disember lalu, Raja Muhammad Effendi dilantik penasihat UMNO Terengganu berkuat kuasa 13 Januari. Rahman berkata selain mengkaji kerjasama dengan DAP, pemimpin tertinggi UMNO perlu berusaha membebaskan bekas Presiden Parti Najib Razak dari penjara. Katanya kalau Najib keluar dari penjara, BN akan kembali menang. Buktinya zaman Najib 7 PRK BN menang. 2 PRM BN menang iaitu Melaka dan Johor. Pendekatan Najib semua orang suka. Kalau tak bebaskan Najib, kabur untuk BN menang, PRU akan datang. Beliau yang diberi julukan Giant Killer kerana menewaskan Presiden PAS Hadi Awang di Parlimen Marang pada PRU 1986 dan 2004 berkata, faktor lain perlu ditangani UMNO jika mahu memikat hati rakyat, terutamanya Melayu, ialah tidak boleh lagi menumpukan program di pusat daerah mengundi dan cawangan sahaja. Katanya, perbanyakkan program di institusi pendidikan bagi menarik pengundi muda. Pemimpin pusat juga perlu elak bergaduh sesama sendiri sehingga memberi kesan kepada parti di peringkat akar umbi. Penyatuan di peringkat pusat penting kalau barisan pimpinan di negeri baik, tapi di pusat masalah bergaduh sana sini akan beri kesan kepada sokongan rakyat. Katanya UMNO dan BN juga perlu meniru cara PAS berkempen dengan melakukan gerak kerja, rajin turun padang dan adakan program secara menyeluruh, bukan hanya acara berkelompok tertentu sahaja. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan sama sekali tidak bersetuju dengan pandangan dikemukakan Dr. Mahathir Mohamad yang tidak berpuas hati terhadap kesetiaan kaum India dan Cina di Malaysia. Pada masa sama, Perdana Menteri menyatakan memang diketahui bahawa Mahathir selalu bersikap sebegitu, termasuk pada orang Melayu sendiri. Misalnya, kata Anwar, Mahathir pernah menuduh bangsa Melayu sebagai pemalas dan kini mendakwa orang Cina dan India Malaysia sebagai tidak setia kepada negara ini. Katanya memang dia terkenal dengan dakwaan seperti Melayu malas, orang India dan Cina kurang setia, melainkan beberapa kroni dia. Tambah Perdana Menteri, semua rakyat Malaysia adalah setia kepada negara ini. Mahathir yang kini menjadi penasihat kepada 4 kerajaan negeri, pimpinan Perikatan Nasional itu menganggap rakyat kaum Cina dan India Malaysia tidak mempunyai kesetiaan penuh kepada negara. Mahathir juga menuding jari kepada pendatang yang dianggapnya terus mengamalkan budaya serta adat masing-masing meskipun sudah menjadi warga negara Malaysia. Kenyataan itu disanggah pelbagai pihak termasuk gerakan yang menjadi parti komponen PN. Anwar turut menambah pada pandangannya, semua rakyat tanpa mengira kaum memberikan kesetiaan kepada negara. Katanya kita mesti menghormati antara satu sama lain tanpa mengira kaum dan kita mesti menghayati kekuatan rakyat. Sekian berita hangat di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.